Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat pagi. Salam pertemuan dalam pertemuan yang baru, iaitu sempena khas dengan kedatangan bulan Maulidur Rasul, bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kita peluang untuk bersama dalam program yang baru ini. Mudah-mudahan menjadikan kita dapat mengenali baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada satu perspektif yang baru, selain daripada kita dapat mengenali tentang pengorbanan, mujahadah dan susah payah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk sama-sama kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad-du'a'i ila al-huda wad-dalalati 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsikan, bantu untuk sebar luas tak rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Kita bersiaran di dua tempat, iaitu di Facebook page Ummah Aziz dan juga di Telegram channel Kuliah Ummah Aziz. Mudah-mudahan kepada sahabat yang tidak ada Facebook, kerana ada yang kata tidak ada Facebook, maka boleh bersama di Telegram channel Kuliah Ummah Aziz. Lalu buku yang kita nak mulakan pada hari ini, Masya Allah, adalah buku yang bertajuk berkenaan tentang peperangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya tak adalah baju besi untuk pakai, tetapi insya-Allah kita akan belajar banyak daripada karangan dua orang asatidzah kita, yang mana mereka fokuskan menceritakan tentang ghazwah, tentang peperangan yang berlaku sewaktu hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu buku ini, kalau kita nampak tajuk pada muka surat depannya menulis 84 peperangan, yang mana 84 peperangan ini berlaku dalam tempoh lebih kurang selama 11 tahun dan akan berkisarkan sedikit sebanyak tentang 321 orang syuhada. 320 orang satu syuhada. Dan buku ini dia ada info grafik dia, dan dia ada sedikit sebanyak gambar yang mana mungkin sebelum ini kita tidak pernah tahu. Bagaimana suara saya? Adakah suara saya jelas? Mohon sahabat-sahabat maklumkan suara saya. Adakah suara saya jelas ataupun tidak? Mohon maklumkan. Saya nak lihat 3 feedback sekurang-kurangnya tentang suara saya. Adakah suara saya jelas? Dan kalaulah jelas, mohon komen jelas daripada mana, supaya kita dapat teruskan, dan harapnya tanpa ada sebarang gangguan daripada line internet dan lain-lain. Lalu, okay, Alhamdulillah, ramai yang kata jelas. Terima kasih di atas maklum balas yang diberikan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jom kita mulakan. Lalu kita lihat bagaimana penulis buku. Kita pergi kepada kata-kata aluan yang pertama. Kata-kata aluan yang pertama.
Lalu kepada sahabat yang buku belum sampai, saya mohon maaf, insya-Allah akan sampai dalam masa yang terdekat. Lalu kepada yang dah ada buku, maka marilah sama-sama kita buka kata-kata aluan yang pertama. Kata-kata aluan yang pertama ditulis oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri, di mana bagaimana penulis buku selepas daripada memuji Allah dan berselawat kepada junjungan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga mendoakan kepada ahli keluarga baginda, para sahabat baginda yang tidak pernah berhenti berjihad, bersusah payah dalam untuk meninggikan kalimah Allah, sama ada secara terbuka ataupun tersembunyi, maka kita mendoakan untuk mereka atas pengorbanan mereka. Seterusnya, kata Dr. Zulkifli Al-Bakri, pada kata-kata aluan, adakah sahabat-sahabat jumpa kata-kata aluan yang pertama? Maka saya cuba baca perlahan, sebab ada sahabat-sahabat yang mana buku belum lagi sampai. Maka kata Dr. Zulkifli Al-Bakri pada kata-kata aluan ini, segala puji dan syukur kepada Allah. Kenapa kita nak mensyukuri Allah? Alhamdulillah, kerana Allah adalah Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Zat yang mana telah menurunkan wahyu dan zat yang telah mensyariatkan jihad dalam agama Islam melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan faham dan kita akan baca definisi jihad, insya-Allah. Kemudian selawat dan salam atas junjungan agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan utusan Allah yang mulia, yang mempunyai kemuliaan akhlak yang tinggi. Lalu sebelum kita nak baca tentang jihad Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita hendaklah faham Nabi bukanlah seorang yang bengis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang yang suka membunuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang mempunyai akhlak yang mulia. Innaka la'ala khuluqin azim. Firman Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya dikau wahai Muhammad berada pada akhlak yang tertinggi. Lalu Nabi adalah seorang yang sangat mulia akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita nak faham, sebelum kita baca tentang peperangan Nabi, kita nak sematkan dalam pemikiran kita yang Nabi SAW adalah seorang yang berakhlak mulia, bukan bengis, bukan suka membunuh, jauh sama sekali. Kemudian kata Dr. Zulkifli Al-Bakri, yang mana Nabi SAW menjadi ikutan umat sepanjang zaman sehingga hari kiamat. Selawat dan salam juga ke atas ahli keluarga baginda, para sahabat dan seluruh pengikut baginda sehinggalah ke hari kiamat. Seterusnya, pada perenggan seterusnya, kata Dr. Zulkifli Al-Bakri, hari ini kita sedang melalui satu zaman di mana umat Islam sedang diasak dengan pelbagai label dan tuduhan terkini. Dan ini adalah perancangan rapi mereka. Nampak sahaja orang berpakaian sunnah, ataupun nampak sahaja orang yang ada janggut, nampak sahaja orang yang mana memakai tudung, apatah lagi orang yang mana memilih untuk memakai tutup muka ataupun niqab. Maka pada waktu itu, pada sebahagian tempat, bukan semua tempat dan bukan semua orang, pada sebahagian tempat melabel dengan pelbagai label. Ada yang mengatakan ini adalah teroris, pengganas. Ada mengatakan ini adalah orang yang mundur, ketinggalan zaman. Ada mengatakan dengan pelbagai tuduhan. Lalu banyak orang akibat daripada tuduhan, akibat daripada kata-kata berkenaan tentang sunnah yang mereka pakai, mungkin pakaian yang mereka pakai, maka pada waktu itu dilabel dengan tuduhan-tuduhan, menjadikan dia tinggalkan, menjadikan pada waktu itu dia tak sanggup untuk guna. Lalu ini keadaan Islam. Islam dipanggil dengan pelbagai gelaran, pengganasnya, orang-orang yang mundur, orang-orang yang ketinggalan zaman, dan pelbagai lagi perkataan-perkataan yang sama sekali tidak benar. Lalu sebab itu kata penulis buku, kita sedang berada pada satu zaman umat Islam sedang diasak dengan pelbagai label dan tuduhan. Terkini, golongan yang tidak senang dengan perkembangan Islam mula melabelkan umat Islam sebagai sebuah masyarakat yang mencetuskan keganasan.
Bila pada waktu itu pelakunya nama sahaja Islam ataupun pada waktu itu daripada keluarga Islam, dilabel sebagai pengganas. Akan tetapi yang bukan Islam apabila membunuh umat Islam dalam jumlah ribuan, ratusan ribu, maka pada waktu itu mereka gunakan perkataan lain. Mereka tak panggil pengganas. Jarang sekali kita nak mendengar orang yang bukan Islam bila membunuh, pada waktu itu bila menembak melulu ataupun pada waktu itu melakukan sesuatu, kita tak pernah dengar orang yang bukan Islam dilabel sebagai pengganas. Lalu perkataan itu seolah-olah dah dikhususkan untuk umat Islam sejak beberapa puluh tahun yang lalu, sehingga bila dengar Islam sahaja, maka perkataan yang ada pada manusia adalah pengganas. Al-'iyadzubillah. Dan yang sedih, sebahagian umat Islam pada waktu itu dia pun berasa begitu. Umat Islam ni pengganas, umat Islam ini begini. Lalu ini adalah the power of word. Bagaimana satu perkataan boleh menjadikan persepsi manusia pada waktu itu jauh daripada Islam. Moga Allah pelihara dan jaga. Kata penulis buku, huru-hara, lalu umat Islam dianggap pengganas, mencetus huru-hara, porak-peranda dalam sesebuah negara. Semua ini timbul daripada gerakan-gerakan keganasan yang menggunakan label agama seperti ISIS dan sebagainya. Begitu juga dengan peranan media antarabangsa Perubarat yang sering mengaitkan kes-kes letupan seperti di Paris, Indonesia, Turki dengan umat Islam. Maka pada waktu itu umat Islam dilabel dan diasak dengan pelbagai label dan tuduhan. Tanpa menafikan bahawa perkara ini berpunca daripada kebencian, kegelisahan yang pilih bulu terhadap perkembangan Islam. Selain kebanyakan sebabnya adalah faktor kejahilan dan salah faham masyarakat Islam sendiri terhadap definisi dan skop perkataan jihad. Lalu kadang-kala kita sendiri salah faham apakah maksud jihad. Kadang-kala kita sendiri salah faham apakah maksud peperangan yang berlaku pada Nabi SAW. Maka itu semua memberi kesan kepada fenomena ini. Umat Islam sendiri bila disebut tentang jihad, pada waktu itu dia kaku, dia tak boleh nak terangkan. Yang dia tahu jihad itu maksudnya bunuh orang. Al-'iyadzubillah, itu bukan sikap Nabi. Yang dia tahu jihad itu sebenarnya adalah keganasan. Al-'iyadzubillah, jauh sama sekali itu bukan sifat baginda Nabi SAW. Sebab itu kata Dr. Zulkifli Al-Bakri, secara asas kita selaku seorang Islam perlu yakin dan beriman tentang syariat jihad dalam Islam, sebagaimana sabda Nabi SAW, hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, wal jihadu madin munzu ba'athani Allahu ila an yuqatila akhiru ummatid dajjal la yubtiluhu jawru jair wala adlu adil. Sabda Nabi SAW, dan jihad akan kekal semenjak daripada Allah telah mengutuskan daku, iaitu baginda Nabi SAW, sehinggalah umat aku yang terakhir yang akan membunuh Dajjal. Jihad tidak boleh dibatalkan dengan kezaliman ataupun dengan keadilan seseorang pemimpin. Lalu jom kita fahami apakah maksud jihad. Muka surat seterusnya masih lagi menceritakan tentang syariat jihad. Syariat jihad itu adalah ada firman Allah Subhanahu wa taala tentang syariat jihad dalam suratul Hajj, surah yang ke-22 ayat yang ke-78. Firman Allah, wajahidu fillahi haqqa jihadih, dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Tapi apakah maksud jihad? Sebab jihad itu perkataan bahasa Arab, perkataan yang mana datangnya daripada bahasa Arab. Apakah definisi sebenar jihad? Sebelum kita masuk kepada definisi jihad, maka dibawakan tentang tajuk salah faham terhadap jihad. Bagaimana banyak umat Islam sendiri salah faham tentang perkataan jihad.
Maka pada waktu itu dia tak boleh nak explain kepada yang bukan Islam. Pada waktu itu dia sendiri menjadikan pada waktu itu dia tak nak baca kisah-kisah peperangan Rasul sallallahu alaihi wasallam mungkin dan para sahabat, kerana pada waktu itu dia takut, pada waktu itu dia dia terjerumus dalam perkara-perkara keganasan. Sebenarnya tidak. Lalu semua ini bermula daripada salah faham. Maka sebab itu ditulis dalam buku ini bahawa ada dua perkara yang menjadi faktor kekeliruan dan salah faham terhadap konsep jihad. Yang pertama, memahami tentang fiqh jihad. Itu sangat penting. Nak memahami tentang fiqh jihad. Dan yang kedua, memahami tentang maksud perkataan jihad. Apakah sebenarnya definisi jihad, maksud jihad yang ada dalam Al-Quran dan juga hadis baginda Nabi SAW. Jihad bukanlah maksudnya pedang bunuh orang. Jihad bukanlah maksud dia serang orang. Maka itu yang kita nak kenali. Sebab itu kata penulis, akibat daripada kekeliruan dua benda, fiqh jihad dan juga maksud daripada perkataan jihad, maka berlakulah salah faham terhadap konsep jihad dalam Islam, sehingga menyebabkan segelintir kecil umat Islam yang tidak benar-benar memahami dan berusaha untuk mendalami tentang jihad, sewenang-wenangnya menggunakan slogan jihad, tema jihad untuk menghalalkan cara demi mencapai matlamat tertentu. Maka kadang-kala ada orang dia gunakan perkataan jihad untuk dia bunuh orang. Al-a'yadzubillah. Ada kadang-kala dia gunakan perkataan jihad untuk sewenang-wenang dia bom sesuatu tempat. Al-a'yadzubillah. Itu sebenarnya salah faham yang berlaku. Dua benda, fiqh jihad perlu kita fahami dan juga perkataan sebenar maksud jihad yang ada dalam Al-Quran dan juga dalam hadis. Sebab itu disebut di sini, akhirnya lahirlah tuduhan yang pelbagai terhadap Islam dan juga tuduhan yang pelbagai terhadap perkataan jihad, sehingga timbulnya Islamfobia. Orang takut dengan Islam. Orang takut nampak kita. Orang takut nampak kita mengamalkan Islam. Bahkan umat Islam sendiri, dia takut nak mengamalkan Islam kerana pada waktu itu datangnya istilah Islamfobia. Dalam masyarakat dunia, inilah kesan apabila berlakunya kecelaruan tentang benda yang nampak basic. Apakah fiqh jihad dan apakah terjemahan dan juga mafhum perkataan jihad, yang pada waktu itu menjadikan berlakunya pelbagai label dan tuduhan dan berlakunya Islamfobia. Moga Allah pelihara kita dan juga ahli keluarga kita daripada salah faham tentang agamanya. Okey, apakah definisi jihad? Jom kita lihat definisi jihad. Maka kata penulis, kita belum masuk buku lagi, masih lagi muqaddimah. Definisi jihad adalah perkataan bahasa Arab. Datang daripada perkataan jim alif ha dal. Ini dia punya fi'il madhi. Jahada, yujahidu, mujahadah. Ini adalah perkataan dia, mujahadah. Daripada situ datangnya mujahadah. Daripada situ datangnya perkataan jihad. Lalu terjemah asal jihad ataupun mujahadah sebenarnya adalah berusaha dengan gigih untuk mencapai sesuatu matlamat. Bila Al-Quran sebut dalam surah Al-Hajj tadi ayat 78, wajahidu fillahi haqqa jihadi, dan berjihadlah pada jalan Allah. Maksudnya berusaha dengan segigih mungkin pada waktu itu di jalan Allah. Lalu itu maksud dia, itu terjemah dia. Terjemahan asal jihad ataupun mujahadah adalah berusaha. Bukan sekadar berusaha biasa-biasa, dengan gigih. Dan kenapa dia berusaha gigih? Untuk mencapai sesuatu matlamat. Dan matlamat kita umat Islam adalah redha Allah dan juga jalan yang telah ditunjukkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu kita tak perlu takut menggunakan perkataan mujahadah, menggunakan perkataan jihad, sebab maksudnya bukan membunuh. Maksudnya pada waktu itu terjemahannya adalah berusaha dengan gigih untuk mencapai sesuatu matlamat dan sesuatu tujuan, dan matlamat kita umat Islam adalah redha Allah
dan juga jalan yang telah ditunjukkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu disebut di sini, jihad mengikut istilah syariat pula adalah berusaha dengan gigih untuk menegakkan sebuah masyarakat Islam dan meletakkan agama Allah, kalimah Allah di tempat yang tertinggi. Seterusnya, membawa syariat Allah, perintah Allah, larangan Allah untuk memimpin seluruh alam. Lalu itu tujuan dia. Tujuan daripada perkataan jihad yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam sirah, yang ada dalam hadis, bukanlah nak bunuh orang, tidak. Tetapi nak membawa manusia untuk mentaati perintah Allah, nak membawa manusia untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ringkasannya adalah, apakah erti jihad? Iaitu bagaimana nak mencurahkan tenaga kita, nak mencurahkan kekuatan kita bagi menentang kejahatan dan pada waktu itu menentang kebatilan, bermula daripada membuang dan meninggalkan segala kejahatan dalam diri kita dengan menolak godaan syaitan dan nafsu. Sebab itu pernah satu ketika Nabi SAW pulang daripada satu jihad, daripada satu peperangan. Maka Nabi SAW bersabda, raja'na, kita telah pulang daripada jihad, daripada peperangan yang kecil menuju kepada jihad yang besar. Maka para sahabat tertanya-tanya, apakah jihad yang lebih besar daripada tadi? Pada waktu itu berhadapan dengan musuh, ada yang terkorban, ada yang pada waktu itu syahid. Maka Nabi SAW bersabda, jihad melawan nafsu. Lalu bila kita faham terjemahan jihad, baru kita faham, oh sebenarnya konteks jihad ada juga dalam nafsu, kerana jihad bermula daripada diri kita. Nak meninggalkan kejahatan, nak meninggalkan kemaksiatan, nak meninggalkan larangan-larangan. Pada waktu itu dengan kita berhadapan dan berdiri menentang syaitan, godaan nafsu, itu pun sebenarnya adalah jihad. Jihad juga bererti menentang kejahatan yang berlaku dalam masyarakat sekeliling sekadar yang termampu. Sebab itu sabda Nabi SAW, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang pada waktu itu dia berjuang untuk menegakkan kalimah Allah, walaupun dalam diri dia berhadapan dengan syaitan dan nafsu, maka sesungguhnya dia sedang berada di jalan Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Lalu sebab itu dikategorikan adanya jihad pendidikan. Bagaimana kita nak jaga pendidikan supaya anak-anak kita kuat akidah mereka, kuat kepercayaan mereka kepada Allah. Ada juga jihad dengan menyumbang harta. Ada juga jihad pada waktu itu peperangan apabila umat Islam digugat keselamatan mereka, agama mereka, kepercayaan dan sebagainya. Okey. Kemudian kita boleh nampak bagaimana Dr. Zulkifli Al-Bakri menyebut tentang jihad pada zaman Nabi. Nabi SAW, jihad pada zaman baginda tak adalah sampai melakukan perbuatan-perbuatan seperti mengerat tubuh badan musuh dan sebagainya. Sebab itu, kata Dr. Zulkifli Al-Bakri, sirah Nabi SAW dan juga para sahabat adalah sebaik-baik contoh yang kita boleh belajar tentang jihad Nabi SAW. Sirah Nabi adalah tafsiran yang sebenar kepada kefahaman jihad dalam Islam. Dalam banyak siri peperangan Nabi SAW, Nabi amat menekankan pada waktu itu syarat-syarat sebelum Nabi hantar sesuatu pasukan. Kerana tujuan dia bukan untuk bunuh orang. Tujuan dia bukanlah pada waktu itu sekadar untuk melukakan orang. Tidak. Itu adalah option yang terakhir, pilihan yang terakhir. Sebab itu antara pesanan Nabi SAW kepada para sahabat bila Nabi utuskan sesuatu pasukan, yang kita akan baca, Nabi SAW banyak utus pasukan, banyak hantar pasukan. Maka Nabi SAW pada waktu itu sebagai general, sebagai Perdana Menteri, sebagai seorang presiden, Nabi SAW pada waktu itu akan beri peringatan kepada mereka.
Nabi SAW akan beri pemahaman kepada mereka. Lalu antara syarat-syarat dan adab-adab yang Nabi SAW ingatkan adalah, contohnya, Nabi tak benarkan untuk merosakkan mayat musuh. Nabi tak benarkan pada waktu tu nak kerat mayat musuh, nak pada waktu itu potong mayat musuh. Nabi tak benarkan. Nabi tak benarkan. Nabi SAW tak benarkan ketika mana dalam peperangan sekalipun untuk membunuh orang yang dah tua. Orang yang dah tua jangan diganggu. Untuk membunuh wanita, untuk membunuh kanak, serta para ilmuwan seperti rahib dan juga padri walaupun berlainan agama. Luar biasa Nabi SAW. Tak seperti zaman sekarang punya perang, semua pada waktu itu dia bunuh, lagi-lagi kanak-kanak dan wanita. Tetapi tak ada siapa melabelkan mereka pengganas. Tidak ada. Cumanya umat Islam yang mereka labelkan begitu. Tetapi Nabi SAW dalam Islam tak benarkan pada waktu itu membunuh yang tua, kanak-kanak, wanita, rahib, padri dan sebagainya. Dan kemudian kalaulah Nabi hantar pasukan, tak terus Nabi suruh bunuh, tidak. Kalaulah kita nampak dalam banyak peristiwa dalam sirah, Nabi pesan bila tiba ke sesuatu tempat, walaupun mereka ni musuh, walaupun mereka ini mendatangkan ancaman, contohnya dalam peperangan Khaybar dan juga banyak peperangan yang lain, Nabi SAW akan suruh para general ini ajak dulu penduduk itu masuk Islam. Ajak dulu. Kalaulah mereka masuk Islam, maka pada waktu itu tinggalkan mereka. Bahkan beri perlindungan kepada mereka, sebab mereka dah menjadi sebahagian daripada kita. Kalaulah mereka pada waktu itu tak nak masuk Islam, maka tak ada masalah. Mereka ada pilihan yang kedua, mereka bayar jizyah secara tahunan. Bayar pada waktu itu jizyah, bayaran yang tertentu yang mana secara tahunan, bukanlah contohnya macam kita punya cukai, setiap masa ada cukai, tetapi secara tahunan bayar cukai. Dan cukai itu pun sebenarnya sekadar untuk menunjukkan yang mereka sedia berada di bawah pemerintahan umat Islam. Bila mereka bayar jizyah, harta mereka tak akan diusik, bahkan mereka akan diberi perlindungan. Bila tak nak buat semua ini, barulah jalan yang terakhir adalah peperangan. Sebab itu sangat berbeza jihad yang telah diterapkan oleh Nabi SAW, tak seperti mana yang dilakukan oleh orang lain. Contohnya pada zaman dahulu adanya golongan Tartar yang pada waktu itu menyapu dan membunuh seluruh umat Islam. Bagaimana ketika mana orang Tartar pada waktu itu mereka menjajah Baghdad yang berada di bawah pemerintahan Khalifah Abbasiyah, mereka bunuh semua. Kanak-kanak, wanita, yang tua, yang muda, yang tak ikut berperang, mereka bunuh semua. Itu adalah konsep peperangan yang bukan Islam. Konsep peperangan golongan Tartar pada waktu itu. Begitu juga Ibnu Athir menukilkan di dalam kitabnya Al-Kamil Fit Tarikh, daripada zaman Nabi Adam sehingga ke hari ini tidak pernah berlaku penghapusan manusia melainkan pada zaman Tartar. Orang-orang Mughal pada waktu itu mereka bunuh semuanya. Dan zaman kita pun banyak bagaimana dibunuh lelaki, perempuan, kanak-kanak, tua dan sebagainya. Tetapi itu bukan cara Nabi SAW. Begitu juga kata Dr. Zulkifli Al-Bakri pada perenggan seterusnya, dalam beberapa keadaan Nabi pernah beri teguran yang sangat tegas kepada mana-mana tentera yang tidak patuh kepada arahan Nabi SAW dan juga tidak ikut dalam adab peperangan yang Nabi telah gariskan. Contohnya, Nabi pernah menegur orang yang dekat dengan Nabi sendiri, Usamah bin Zaid. Nabi tegur Usamah bin Zaid. Dalam hadis yang masyhur, Nabi pernah tegur Khalid bin Al-Walid apabila pada waktu itu dia tidak ikut syarat-syarat dan adab-adab peperangan yang Nabi SAW gariskan. Maka daripada ini kita boleh nampak bagaimana pentingnya untuk kita memahami buku peperangan Nabi SAW ini, supaya kita nak bersihkan pemikiran kita daripada salah faham tentang peperangan Nabi SAW, daripada salah faham tentang ayat-ayat jihad yang ada di dalam Al-Quran, kerana terlalu banyak ayat-ayat jihad yang berada di dalam Al-Quran. Seterusnya,
kita pergi kepada kata penerbit. Lalu penerbit mendatangkan kata-kata di sini berkenaan tentang Islam adalah agama kedamaian. Dia sebenarnya permulaan ini rasa slow sikit sebab kita tak masuk lagi dalam sirah. Nanti bila kita masuk dalam sirah, insya-Allah kita akan nampak betapa bestnya akan apa yang berlaku dalam peperangan Nabi SAW. Banyak yang kita boleh belajar, banyak learning point yang kita boleh ambil dan banyak perkara yang kita boleh bawa dalam kehidupan kita. Sedar tak sedar, 30 minit telah berlalu. Lalu inilah siri yang pertama. Kita jumpa pada jam 9.10 malam nanti untuk siri yang kedua. Satu hari ada 2 siri insya-Allah jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu inilah kitab yang kita guna. Saya sengaja bawa perlahan kita punya program sebab ramai yang buku belum sampai, saya dimaklumkan. Lalu insya-Allah nanti bila buku dah sampai, kita akan baca lebih sedikit daripada biasa. Lalu kepada yang ingin untuk membuat pembelian buku, masih lagi boleh kerana masih lagi di awal program. Insya-Allah video ni saya akan uploadkan juga di YouTube kemudian taklah hari ini, dan nanti saya akan sharekan link kalaulah ada yang tertinggal ingin buat rujukan, boleh buat rujukan daripada video yang berada di YouTube sebab Facebook susah kita nak scroll balik dan sebagainya. Mudah-mudahan insya-Allah. Lalu kita bersiaran di 2 tempat, di Facebook page Umar Aziz dan juga di Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Saya tak dapat nak buat di YouTube kerana line tak berapa elok. InsyaAllah kita jumpa malam ini pada jam 9.10 malam insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membuat pembelian buku, boleh tekan link yang berada di ruang komen, ataupun banyak juga yang beri hadiah, nak berikan hadiah kepada sahabat-sahabat, maka boleh juga tekan link yang berada di ruang komen insyaAllah. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.